Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Petang Santai-Santai. Jadi hari ini kita orang akan bincangkan tentang isu yang berbangkit pada movie, iaitu dipanggil Mentega Terbang. Isu Mentega Terbang ni banyak hot sedang diperkatakan. Jadi kita akan membincangkan scene-scene yang membangkitkan kemarahan orang-orang di luar sana. Jadi apakah scene-nya, kita akan bincangkan sebentar saja nanti. Okey, sebelum tu beri saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Irfan Daniel bin Osman, bernombor matrik 15 BMA 22F 3003. Dan saya selaku tetamu jemputan Akil Uman bin Hairuddin 3010. Dan yang ketiga, saya ialah Muhammad Aiman Naim bin Rizwan, bernombor matrik 3004. Dan akhir sekali, saya Jong Liki, nombor matrik 15 BMA 22F 3016. Jadi di petang ini kita akan membicarakan tentang scene-scene hangat yang diperkatakan di TikTok, di Facebook dan juga di media-media masa di luar sana. Jadi apa yang scene yang kita akan bangkitkan pada hari ini adalah tentang isu seorang bapa memberi anaknya untuk menukar agama. Selain itu, isu tentang kemakmuran negara. Selain itu juga adalah salah ke penggunaan kebebasan hak bersuara, dan juga adakah kualiti perfilman di Malaysia ni semakin merudum. Jadi nantikan. Hal yang pertama yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan isu seorang bapa memberi anaknya untuk menukar agama. Jadi apa pendapat awak tentang scene ni yang melibatkan tentang penukaran agama, seorang bapa memberi seorang anak untuk menukar agama daripada agama yang asal kepada agama yang lain? Ya. Okey, sebagai seorang Muslim, pendapat saya ialah mak bapak ini memainkan satu role ataupun peranan. Kalau mak bapak dia yang mengajar agama dari kecil dan tekankan pasal syurga dan neraka, apa yang haram, apa yang halal, anak dia tak akan merasakan agama lain lebih baik daripada agama Islam. Tapi kita kena respect dengan agama lain, sebab banyak view yang tengah berada daripada kita. Maksudnya agama lain juga menonton cerita Mentega Terbang ini. Jadi anak dia ni, dia research tentang agama disebabkan mak dia macam curious macam mana apa kehidupan kita selepas mati. Okay, it's all about faith and what you believe in. Okay, if you are asking if Islam is a true religion based on their faith, apa yang mereka ni akan percaya? Kalau mereka itu percaya yang Islam itu agama yang betul, then it is agama yang betul. But if they believe that Islam is not agama yang betul, then it's not. Okay, by the end, ayah dia juga menyatakan kita tak akan tahu apa kepercayaan kita itu betul atau tidak selagi kita ini tidak mati. Untuk sini juga aku pun nak tambah. Saya pun nak tambah. Untuk dalam agama ni, sini dia tak boleh mandang remeh tau. Tak boleh. Walaupun itu just filem, kita cakap just nak buat konten kan. Sebab agama ni kita tak boleh permainkan suka hati kita. Kita tak boleh. Walaupun kita nak senda-senda sikit-sikit, tu tak boleh. Jadi kita tengok balik kan, apa konteks yang dia buat. Konteks dia kata nak menukar agama. Walaupun nampak macam biasa kan, daripada Mentega Terbang ni kan, nampak macam untuk agama lain itu biasa. Tapi untuk agama Islam ni memang agak menitik beratkan jugalah. Jadi saya agak terkilan juga. Saya sokong berkenaan dengan isu agama ni. Dia agak payah untuk kita sentuh isu agama, kita masukkan dalam suatu perfilman tu sebenarnya.
Tapi satu, bila konteks yang konten yang kita nak masukkan dalam filem, suatu filem tu, kita perlukan ilmu dan kita perlu rujuk orang-orang yang lebih ilmu daripada kita. Kalau kita nak masukkan konten agama dalam dalam perfilman kita, dalam filem kita yang kita nak buat tu. Jadi dekat sini saya, pada pendapat saya sendiri, agak susah untuk buat satu filem yang menitik beratkan ataupun menjaga tata susila sebagai dalam konteks agama. So pendapat saya sangatlah susah, tapi saya rasa filem ni telah membuatkan satu pengajaran bagi kita yang sebenarnya agama ni kita tak boleh buat main. Seterusnya kita akan terus ke persoalan yang kedua, iaitu adakah filem ini akan mengganggu kemakmuran antara kaum? Maksudnya kemakmuran antara kaum tu adalah daripada segi macam inilah, daripada segi agama. Saya apa pendapat? Kita sambung pada Ricky lah, sebab kemakmuran antara agama. Okey, bagi saya sebagai non-Muslim memandang filem ni, sebenarnya pada pandangan saya sendirilah, penukaran agama di ajaran bukan Islam sebenarnya macam tak efek sangat. Tapi macam tadi saudara Irfan, Aiman cakap, Islam memang melarang daripada aspek menukar agama kan. So bagi saya rasa mungkin akan ada berlingkaran antara agama Islam dengan orang yang bukan agama Islam, sebab pandangan berbeza. Macam saya tengok filem ni, okey lah, standard lah dia punya filem tu. Saya anggap dia filem standard saja. Tapi mungkin dalam pandangan yang beragama Islam, dia konteks filem yang tidak sesuai ditayangkan. Bagi saya sedikit sebanyak pun akan menggugat. Tapi mungkin tak sampailah yang teruk-teruk macam dulu kan. Dia mungkin dalam internet berbalahan sajalah. Okey, saya pas balik kepada saudara Irfan. Tidak, dekat isu kemakmuran kaum ni, kita ada nak tambah apa-apa lagi? Saya rasa betul lah kata Ricky tu. Macam mana, sebab nak kata isu ni sebenarnya orang Islam pun ada benda yang kita dalam filem pun kita ada mengata bangsa lain atau agama lain. So and then berpusing-pusing. Ini yang mengganggu sebenarnya, mengganggu masyarakat kemakmuran antara masyarakat kita di dalam Malaysia ni. Tu yang kita kena beware lah, sebab benda ni tak boleh sebenarnya. Ada tambahan. Okay, seterusnya saya ada nak tambah sikit. Okay, yang first kali dekat dalam movie tu, saya tengok anak dia menggunakan Bible sebagai rujukan. Sedangkan kita sebagai Muslim ni, kita ada kitab kita sendiri iaitu Al-Quran. Dan kita juga ada 4 jenis sumber, sumber rujukan, iaitu Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Okey. Dalam Al-Quran juga telah menyatakan semua yang dinyatakan di dunia ini telah berada dalam Quran dan mempunyai bukti yang kukuh. Ya. Jadi apa yang korang rasa tentang anak dia yang menggunakan Holy Bible sebagai sumber rujukan? Jadi pendapat saya ni bukanlah orang yang kuat agama sangat, tapi insyaAllah kita cuba untuk berbagi diri tu. Tapi pendapat kita ni buat apa kita nak rujuk benda daripada agama lain, sedangkan kita ada sumber rujukan kita sendiri. Macam saudara Aiman dah kata tadi, Al-Quran, hadis. Kita boleh rujuk apa daripada segi kefahaman kita sendiri. Kenapa kita nak kena rujuk daripada agama lain? Kalau kita rujuk daripada agama lain, bermakna kita sebenarnya tak betul-betul faham dengan kefahaman kita tu. Tak betul-betul beriman dengan kepercayaan kita tu. Pendapat saya kan, hak bebas bersuara ni sebenarnya dah lama. Kita baru-baru ni baru dengar. Kan dah lama lah, tapi almost dalam 2010 kita dengar hak bebas bersuara mula keluar. Hak bebas bersuara. Hak bebas bersuara ni sebenarnya ada pros and cons dia. So pros dia
kita tak sewenang-wenang kalau kita sebagai diktator, kita sebagai apa ni orang atas Ternama. institusi, kita akan ada akan ada feedback daripada rakyat macam mana kan. Itu pros and pro dah. Tapi cons dia, apabila rakyat ni, atau bukan rakyat lah, kita cakap orang yang tidak berkuasa ni, dia boleh bebas bersuara kan. Jadi hak itu akan menjadi liberal. Dia tak ada satu guideline yang kita boleh katakan benda ni tak boleh cakap. Kita sewenang-wenangnya kita cakap, contoh sultan ini. Okey, kita tak boleh sebenarnya. Kalau tak ada liberal ni kita kata macam tak ada guideline, so benda tu jadi biasa. Macam kata Andrew Tate benar kata. Contoh macam Islam dengan Kristian. So orang Kristian sekarang bila tak ada guideline, dia boleh cakap Jesus is tu kan. Tapi apabila terbalik kepada agama Islam, bila kita cakap Nabi Muhammad adalah bla 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 kan, confirm kita akan dimaki, dihentam oleh siapa, akan ditangkap. So itu pentingnya ada guideline dan kebebasan bersuara tu digunakan secara sebaiknya lah. Ada tambahan ke? Saya sikit nak tambah lah berkenaan hak bebas bersuara tu kan. Kita memang, kita sebagai rakyat, kita bebas bersuara untuk kita memilih siapa pemimpin yang akan memimpin negara kita kan. Kita bebas buat apa, parlimen, PRU. Kita bebas untuk melakukan tu sebab rakyat yang memilih. Itu adalah hak bebas bersuara yang dalam perspektif positif. Dalam perspektif negatif pula yang kita pandang adalah macam ni lah. Adakah penggunaan hak bebas bersuara tu kita menggunakan dengan cara yang salah? Sebab kita sebagai rakyat, sebagai orang yang membuat filem dan sebagai orang yang menggunakan perspektif hak bebas bersuara tu, kita perlu menggunakan dengan ke arah yang positif. Tak betul begitu? Ya, betul. Saya setuju dengan saudara Akil dan juga Irfan. Okey, dalam Malaysia ni juga Islam ialah agama yang rasmi. Ya, jadi sebagai rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berbilang agama, kita hendaklah menghormati undang-undang yang terdapat di Malaysia ni, terutamanya undang dalam untuk tidak mengganggu agama Islam sebagai agama rasmi di negara Malaysia. Jadi kalau kita mengganggu agama Islam tu, dia kalau dalam undang-undang lah, kalau dalam Islam dah tentu salah, kalau dalam undang-undang dia seperti mencabar yang di-Pertuan Agong atau sultan-sultan di Malaysia ni. Okey, itu saja. Ricky ada penambahan? Bagi saya, kebebasan bersuara ni adalah penting untuk mensuarakan suara rakyat kepada pemerintah kita. Tapi yang seperti yang dikatakan oleh saudara Akil, Irfan, Aiman, dia sepatutnya ada satu batasan. Seperti yang perlembagaan di parlimen itu, macam tadi saudara Aiman cakap, Islam agama rasmi. Okey, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ini memang tidak boleh dinafikan dan sepatutnya dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia, tak kira agama, kaum dan sebagainya. So, bagi saya kebebasan suara adalah baik dari segi menyuarakan suara hati kita kepada pemerintah kita, apa yang kita minta daripada pemerintah kita. Katakan hari ini tak ada kebebasan bersuara. Pemerintah kemungkinan akan membuat pemerintahan mengikut kerasaan mereka saja. Mereka rasa okey, ini baik untuk rakyat. Mereka akan membuat projek ini kepada rakyat. Padahal mereka tidak katakan macam tidak mendalami apa yang rakyat memerlukan. Itu adalah benda-benda yang kita perlu tengok lah daripada segi hak bebas bersuara ni. Sebab kita takut penggunaan hak bebas bersuara tu disalahgunakan ke arah yang negatif. So kita takut. So seterusnya, persoalan seterusnya adalah, adakah kualiti perfilman di Malaysia ni semakin maju ataupun
orang kata hanya mencari publicity seperti ni. Apa dapat tak? So isu ni panas juga. Jadi apa kata kita minum air sikit? Ada air tak? Tak ada. Aduh. Dami je. Alamak. Kantoi pula. So kita balik tadi apa kualiti perfilman kat Malaysia ni. So kita tahu kualiti perfilman kita makin lama makin tahun ada kemajuan kualiti makin meningkat. Tapi apa pun kita kembali kepada guideline sedangkan kementerian sendiri dah ada Kementerian Perfilman atau FINAS, kita tahu. Betul. Kan apa-apa semua cerita akan ditapis dulu. So FINAS pun patutnya berwaspada lah dengan filem-filem macam ni supaya menyekat supaya tidak menjadi satu perkara isu besar. So ini sedikit sebanyak kena kuat daripada akar umbi. So filman kualiti kita betul kan, kita tak nafikan memang kualiti Malaysia punya filem cerita Malaysia dah good meningkat. tapi apa pun cuma kita kena ada satu tapisan. Itu yang penting. Okay, saya bersetuju dengan saudara Akil yang mengatakan industri perfilman di Malaysia ni semakin maju. Tetapi saya rasa tidak perlulah untuk menyentuh soal agama, soal perkauman untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian. Kita boleh je guna benda lain, contohnya Polis Evo Pascal. Kita guna benda lain, contohnya menggunakan otomotif punya isu atau otomotif punya style atau culture punya style. Jadi patriotik boleh. Kita tidak perlulah untuk menggunakan hal-hal yang sensitif untuk ditayangkan kepada rakyat Malaysia. Kerana benda tu sudah tentulah memang ni lah, rakyat Malaysia ni memang panas lah kalau ada benda-benda sensitif yang dipublikkan. Bagi saya kualiti filem pada hari ini memang tidak boleh dinafikan. Memang dah, kalau ayat pasal sikit, memang dah cun lah. Memang cantik lah teknologi dia, grafik dia berbanding dengan kalau mau lama lagi zaman P. Ramlee tu memanglah nampak perbezaan yang sangat ketara kan. Tapi macam mana pun kena ada macam yang tadi saudara Akil cakap, ada batasan dia, ada tapisan dia. Bagi saya sebenarnya filem Merdeka Terbang ni telah macam sikit sebanyak telah melepasi batasan inilah. Kalau dia boleh ubah jadi filem yang menerangkan agama Islam kepada orang lain ataupun macam mana agama lain memandang Islam. Ini cantik. Jadi kalau ditanyakan tentang isu Merdeka Terbang ni, sebenarnya banyak lagi kita nak ceritakan. Satu tadi berkenaan dengan scene seorang bapa memberi anaknya menukar agama. Selain itu isu seorang budak, iaitu remaja India yang tidak kisah untuk makan daging iaitu daging lembu. So benda tu banyak scene yang membakar sebenarnya isu bukan saja Islam lah, dia menyentuh tentang isu hal agama lain juga, agama Hindu juga. Jadi dia bukan saja menjejaskan hal agama Islam tapi agama lain juga. Tentang isu yang anak dia tu yang pegang anjing. Lagi satu berkenaan dengan isu dia memandang anak dia tu, remaja tu tidak kisah pun untuk dia memakan daging khinzir. So dalam agama Islam kita tahu makan daging khinzir tu adalah haram. So benda tu kita sebagai umat Islam kita kena yakin benda tu memang kita tak boleh makan dan memang benda tu benda yang haram. So kita dalam agama Islam kita tak melarang untuk berbaik dengan agama-agama lain. Kita tak melarang sebab
dalam Al-Quran ada kata agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. So jagalah agama kita dan jagalah agama kamu. Begitu. Islam sendiri yang menetapkan benda tu. Jadi tak ada isu sebenarnya tentang agama Islam saja yang tersentuh benda-benda begini. Betul pandangan masing-masing kan. Tapi bukan saja agama Islam disentuh, malah agama-agama seperti agama Hindu. Betul. Dan juga kemakmuran kaum dalam negara kita pun disentuh. Jadi saya rasa pihak yang berwajib sepatutnya menapis dululah cerita ni. Betul lah. Sokong. Harapan saya pun macam tu juga. Harapan Saya pun macam tu juga kita supaya cerita-cerita macam ni tak berulang kes-kes ni tak berulang. Itu je lah harapan saya. ada harapan, ada tambahan? Tak ada. Harapan saya kepada yang buat filem pada hari kemudian, berhati-hatilah tentang topik-topik yang especially macam topik yang bersentuhan dengan agama, kemakmuran dan isu hak-hak setiap kaum kan. Sebab ini memang akan membangkitkan kemarahan setiap kaum terhadap kaum lain jika filem tidak dibuat dengan cara betul. Sebab satu, penonton akan mempercayai apa benda yang dia nampak dulu. Kadang-kadang mereka tidak proses benda ini. So bagi saya, pengarah, menulis skrip kena lebih alert lah isu ini terlebih dahulu sebelum menjadikan skrip itu dijadikan filem. Itu harapan saya sajalah, membantukan filem ini. Jadi itu sajalah dari podcast kami pada hari petang yang santai-santai ni kan. Untuk yang tertanya tempat mana kita on shoot ni rahsia. Rahsia. Tempat adalah rahsia. Rahsia yang tidak boleh diberitahu. Tapi itulah tu saja daripada kami di petang ini untuk subjek falsafah. Sembang santai. Santai petang. Di Ulu Benam. Jadi itu